wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayahnya, dengan taufiknya, dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai utama, yakni individu-individu yang memegang jawatan penting di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, yang mana tokoh-tokoh yang kita bincang, sudah beberapa siri yang kita bincang tokoh-tokoh pentadbir di zaman Khalifah Uthman bin Affan, yang mana tokoh-tokoh ni dituduh sebagai anak beranak Sayyidina Uthman. Kerana tokoh-tokoh ni pegang jawatan ni lah, maka Sayyidina Uthman dikatakan mengamalkan sistem pilih kasih, kronisma dan sebagainya. Ambil anak beranak pegang jawatan penting. Jadi perkataan itu dia bunyi tak molek benar lah. Sayyidina Uthman ni mengutama kebui jawatan penting pada kaum keluarga dia. Kalau lah ni ke, kalau berlaku lagu tu sekarang pun, bila-bila di zaman mana pun, kalau perkara itu boleh dijadikan isu, boleh dijadikan isu untuk memburukkan pemimpin, menjatuhkan pemimpin dan sebagainya. Dan sebenarnya perkara inilah antara provokasi atau modal yang utama yang digunakan oleh musuh Islam di zaman itu untuk memburukkan Sayyidina Uthman di luar, di kawasan jauh daripada pusat pemerintahan pada waktu itu. Di Kufah, di Mesir, di Iraq, kawasan jauh. Itulah. Bahkan disebut sora-sora lah. Contohnya kita nak bincang malam ni, minggu sebelum ni saya telah sebut dah sedikit. Cuma malam ni kita nak sambung perbincangan seterusnya, iaitu berkaitan seorang tokoh besar, Al-Walid bin Uqbah. Ini antara pemimpin utama juga di zaman Sayyidina Uthman. Dia ni dua tuduhan besar yang dilempar kepada dia. Selain daripada hak lain, tuduhan yang besarnya dua. Yang pertama, dia ni disebutkan sebagai orang fasik. Quran sendiri sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Isu hak nak ikut zakat di kalangan Bani Mustalik itu. Jadi adalah dari riwayat sebut kerana dengan keturunan dengan pokok Bani Mustalik itu zaman jahiliah dia ada krisis. Jadi bila sampai berita kata Al-Walid bin Uqbah nak ikuti zakat bagi pihak kerajaan Madinah pada waktu tu, jadi adalah sampah. Masa tu pun adalah berita, kita panggil khabar angin, walaupun tak ada WhatsApp, tak ada gapo, dia adalah sistem komunikasi yang sesuai pada zaman tu. Bila sampai berita kepada Al-Walid, macam-macam lah disebut dari riwayat cerita tu. Siapa ke dia? Kata pokok Bani Mustalik keluar kerana nak bunuh dia, kerana ingat kisah lama di zaman jahiliyah tu. Dia pun teringat juga kisah tu, maka dia pula itu. Jadi dalam sangka areanya bahawa keluarnya Bani Mustalik itu kerana nak bunuh dia, padahal dia mutu keluar tu kerana nak jumpa dia. Jadi silap faham tu, waham, orang panggil waham, keliru tu boleh berlaku. Keliru ni sudah disebut oleh ulama, keliru boleh berlaku pada sesiapa saja. Dia jauh setara mana, hebat setara mana. Kalau orang ngaji hadis kat, waham boleh berlaku kepada perawi yang siqah. Tu kalau kita ngaji mustalah hadis, dia akan sebut gitu. Keliru boleh berlaku pada sesiapa saja. Orang tu baik setara mana pun, kekeliruan boleh berlaku. Kerana kita ni manusia. Jadi di situ berlaku kekeliruan, tak apalah. Sebab boleh kata kebanyakan kitab tafsir akan sebutlah seolah-olah in ja'akum fasikun. Fasikun tu sirah mufrad. Bila datang kepada kamu seorang fasik. Jadi ayat tu turun kebetulannya dengan berlaku cerita tu. Ayat tu turun berlaku dengan cerita Al-Walid bin Uqbah pergi nak kutip, nak ambil zakat. Dia
Ceritanya lepas tu Nabi hantar Khalid bin Al-Walid untuk pergi siasat. Tiba-tiba Khalid kata, saya pergi bahkan pokok Bani Mustalik pula. Apa wakil Rasulullah hak nama Al-Walid ni kau nak klik, tak ada siapa jumpa dengan kita. Lepas tu memang dia bayar zakat bawa Bani Mustalik ni. Situ tu sebenarnya cerita. Jadi seolah-olah fasik yang disebut dalam ayat inja akum fasikun tu Al-Walid lah. Bahkan memang dalam kitab tafsir banyak yang sebut gitu. Tapi kenapa Nabi tidak kecam dalam hadis dia? Nabi tidak kecam. Mana tak, bila tu ayat tu Nabi tidak kata-kata yang pedah lah kita kata. Nabi tidak ulah ayat tu yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan fasik itu adalah Al-Walid bin Uqbah itu. Itu cerita berat. Tu memang ramai lah yang termakainya. Boleh dikatakan kalau kita dengar, kita baca, kita buka kitab-kitab tafsir, bila ni Tok Tun Alih kereta ni nombor JFF 5475 mengganggu lalu lintas ni. Minta tolong Alih lah. Boleh ada orang perlu keluar ni JFF 5475. Minta tolong Alih kenderaan. Itu hak perkara mula-mula sekali. Kalau tengok dalam kitab tafsir umumnya gitulah. Walaupun ada juga ulama yang kritik. Tak apa, kita bincang selepas ni. Perkara yang kedua, dalam riwayat ada disebut juga bahawa dia ni minum arak. Dan dia kenakan hukum had, hukum hudud kerana minum arak. Pemimpin tak apalah, kita tengok selepas ni. Kata dia tu minum. Ini dua. Ada lagi lainnya, cuma hak ni hak berat sekali. Dikatakan fasik, Quran sendiri kata fasik. Yang kedua, dia dituduh minum arak dan dijatuhkan hukuman sebab, dan dia pernah dipenjarakan. Kerana apa? Kerana masalah, orang panggil masalah moral lah kita kata. Kalau lah ni pemimpin yang tidak bermoral, dia ni. Baik, tu cerita. Tu memang hadirat. Kalau hadirat tengok dalam internet, saya tarik kok Melayu, Al-Walid bin Uqbah, memang cerita negatif saja, tapi tanpa riwayat sebut negatif. Taib pun Arab begitu juga, Al-Walid bin Uqbah, memang cerita negatif tadi dia. Baik, sekarang ni kita nak tengok berdasar pada riwayat. Siapa dia? Secebis ataupun kita sekelumit nubzah min hayatil Walid bin Uqbah. Sebab dia ni orang panggil min kibaris sahabat. Ini salah seorang sahabat besar, bukan sahabat kecil-kecil ni. Tidak tersembunyi kepada orang yang mencermati, membaca, mengikuti perkembangan hidup para sahabat yang besar ini. Kalau orang itu kaji, baca molek, maka tidak tersembunyi kepada mereka tidak tersembunyi kepada orang yang serius lah mengkaji, mengikuti perkembangan sahabat besar ini, yakni Al-Walid bin Uqbah ini, bahawa dia ni disenaraikan sebagai Rijalud Daulah Al-Islamiyah. Dia ni antara tokoh kerajaan Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni antara tokoh yang menonjol, yang setara dengan Amr bin Al-As, tokoh politik yang paling berjaya. Khatul la yakhfa, tidak tersembunyi pada orang yang baca sejarah, mengikuti perkembangan sejarah zaman Sayyidina Abu Bakar. Cuma cerita dia ni, cerita buruk dia semua berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Itu kena perkara. Dia ni tokoh di zaman pemerintah Sayyidina Abu Bakar, tokoh di zaman pemerintah Sayyidina Umar, tokoh di zaman pemerintah Sayyidina Uthman. Cuma cerita dia hak buruk-buruk tentang dia ni berlaku di zaman pemerintah Sayyidina Uthman. Cuba kita tengok kan? Dia disenaraikan sebagai salah seorang tokoh kerajaan Islam yang menjadi tonggak dalam pemerintahan kerajaan Sayyidina Abu Bakar dan kerajaan Sayyidina Umar. Ini antara tokoh penting. Tokoh penting ni hadirat gini lah. Mana kalau dia letak jawatan tu, nak cari ganti tak ada. Tu pentingnya, mati tokoh nak cari ganti kadang tak ada. Yang mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memilih, kedua-duanya memilih pilih Al-Walid bin Uqbah ni kerana dia ni orang panggil zawil kafa'ah. Zawil kafa'ah ni bukan bahasa biasa hadirat.
Zawil kafa'ah ni salah satu 4 ciri kepada seorang pemimpin. Kalau kita baca dalam sejarah Sayyidina Bakar ni menepati 4 ciri. Sebab itulah dikatakan sahabat orang mana tengok dia Abdurrahman ibn Auf, Talhah, dia kata Sayyidina Bakar lah paling layak ganti Nabi kerana dia ada 4 ciri. Dia 4 ciri tu: cerdik, amanah. Lepas tu ni kafa'ah. Cerdik, amanah, kafa'ah. Kemudian lagi dia ada 4 ciri dia. Cerdik, lepas tu amanah, kafa'ah. Ni kafa'ah yang disebut sini. Kafa'ah ni, maksud kafa'ah ni makna orang yang mana dia boleh mempengaruhi orang lain. Mana kalau dilantik dia jadi ketua, orang tak kata gapo. Ada setengah orang bila lantik ketua, ni kecek. Tu. Lepas tu dia ni boleh mempengaruhi. Kalau dia kata orang buat, ada jenis orang lagu tu. Tu ciri utama nak jadi pemimpin. Tidak kata beliau ni naik dia agak, hak tu kecek pun tak senyap. Pakat nengung belaka. Mana jin ni naik jadi pemimpin? Orang panggil jin dia. No, misalnya. Kita kelih tak lalu, tapi yang latih demo macam. Ni zil kafa'ah ni mana bila naik dia tu, walaupun orang tak kata tapi orang kata nasabah. Tu zil kafa'ah. Dan dia boleh mendorong orang untuk sampai jihad pun boleh. Tu dia panggil zil. Kalau bahasa lain dengan orang yang cukup. Kalau bahasa lain dia panggil orang yang ada nilai karismatik. Berkarisma. Berkarisma dia ni. Amanah. Dan mempunyai nilai integriti yang sangat tinggi. 2 perkara itu, iaitu kafa'ah dan amanah, merupakan sebesar-besar sebab lah. Kerana cukup syarat yang ada pada dia tu. Ni dalam sejarah sebut. Kita tak boleh nafi hal ni. Punca tersebar Islam dengan cepat, bukan sekadar tersebar Islam. Kalau nak ke Islam tersebar, memang tersebar Islam ni, tapi tersebar dengan cepat. Di setiap pelosok Islam siapa, setiap pelosok Islam siapa, di zaman Sayyidina Abu Bakar Sinoma, salah satu faktor paling besar dalam mana-mana kitab sejarah kerana peranan Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah. Kita kena tahu dulu. Kedudukan Walid bin Uqbah pada pandangan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sangat mulia. Seorang yang sangat dipercayai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan dia dijadikan sebagai aset, antara aset terpenting negara pada waktu itu. Al-Walid bin Uqbah. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar serahkan urusan-urusan penting negara kepada dia. Kerana kedua-dua tokoh sahabat, yang Abu Bakar dan Umar, tengok dia ni ada kafa'ah dan sidqil iman. Mana ada karisma dia ni. Dan dia ni orang yang sangat benar. Memang cukup. Kalau tengok Sayyidina Abu Bakar nampak gitu, kita boleh jadi tak nampak. Mana tokoh besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nampak ketokohan dia. Sebab tu dikekalkan. Dan dia jawatan tu kekal sampai pada zaman Sayyidina Osman. Sebab tu anak Sayyidina Umar kata, Abdullah bin Umar kata, lama dia kata pemimpin-pemimpin yang ada zaman Sayyidina Osman sebenarnya dia pegang jawatan sebelum tu lagi. Antara Al-Walid bin Uqbah, tokoh besar. Kata Muhibbuddin Al-Khatib, seorang tokoh pengkaji sejarah. Kata Muhibbuddin Al-Khatib, nak ayatnya kedudukan, nak supaya kita nampak kedudukan Al-Walid ni di zaman pemerintah Sayyidina Abu Bakar. Tugas ke dia Sayyidina Abu Bakar ni. Sayyidina Abu Bakar tidak tugas bagi jaga, kita kata kementerian sukan dah. Dia tak portfolio tu pada Al-Walid bin Uqbah. Dia tidak tu. Dia jawab tega dia kata Muhibbuddin Al-Khatib, wa awwal amalin lahu fi khilafati as-siddiq annahu kana mawdi' as-sirri fi ar-rasail al-harbiyyah التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في واقعة المدار مع الفرس سنة pada tahun ke-12. Jawatan mula-mula, tugas mula-mula yang diberikan kepada dia, portfolio mula-mula dia pegang, tugas mula-mula dia pegang. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia ni sebagai hak dia pegang rahsia kerajaan. Pegang rahsia kerajaan yang berkait dengan apa dia? Berkait dengan surat menyurat ketenteraan. Maknanya rahsia tentera dia pegang. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar bila dia nak berurusan dengan khalifah, nak berurusan dengan ketua-ketua tentera, misalnya nak berurusan dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dia ketua tentera.
Khalid bin Walid ni ketua tentera. Sayyidina Abu Bakar bila nak berurusan dengan Khalid bin Al-Walid, surat-surat hak penting ni dia beri kepada ni Al-Walid bin Uqbah. Maknanya cayam dan kita tu mari masjid seorang ni tak tidur di masjid baru tak seruh tu kata. Orang tak agak. Lama hidup kecek dengan bini rumah. Nak pecah habis rahsia. Nah, dia ni siapa begitu sekali. Ni maknanya kalau pecah ni boleh terdedah pada bahaya kerajaan tu. Surat-surat penting yang berkait dengan keselamatan negara serah dia. Tu. Misalnya dalam peperangan Madar bersama perang dengan Parsi. Masa perang dengan Parsi. Ini perang bukan peperangan jatuh kerajaan Parsi. Sebelum tu lagi dia panggil Waqa'atul Madar, yang mana kalau kita tengok dalam sejarah dalam peperangan ni berlaku pada tahun ke-12 Hijrah. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar pergi jawatan khalifah ni 3 tahun lebih. Pada tahun kedua pemerintah Sayyidina Abu Bakar, atau kita sebut 12 Hijrah, berlaku satu peperangan yang melibatkan tentera Parsi. Dalam peperangan ni kalau kita tengok dalam sejarah, anak Sayyidina Ali mati. Kok mana anak Sayyidina Ali mati dalam peperangan ni? Sayyidina Hasan dah, Sayyidina Husain dah, nama Umar. Selepas mati Fatimah, wafatnya Fatimah, Sayyidina Ali nikah dengan beberapa orang perempuan. Saya tak ingat nama dia, mak dia, mak Umar itu. Cuma Sayyidina Ali dia ada berkahwin selepas wafat Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan selepas Nabi wafat. Selepas tu Sayyidina Ali ni nikah dengan beberapa orang, bukan seorang, beberapa orang perempuan. Beberapa orang perempuan. Salah seorang anak dia nikah selepas kematian Fatimah, nama Umar bin Ali bin Abu Talib. Bin Abi Talib lah. Dia pun nama Umar. Hak ni ya, bila kita tanya puak Syiah ni mana dia mau kata Sayyidina Umar, teruk ketemu sampai syaitan pun kejut jahat Sayyidina Umar ni. Sayyidina Ali bubuh nama anak dia Umar. Puak Syiah kata mana? Ni Syiah Kelantan. Syiah duduk di Kelantan. Segar lega tu. No. Jadi puak Syiah Kelantan ni kata, adalah YouTube sopoi puak dia ni. Dia kepala otak sopoi puak Syiah ni. Dia kata sebab Sayyidina Ali takut Sayyidina Umar. Sayyidina Ali terancam hidup dia. Ya ke? Orang gila boleh terima kenyataan itu tak? Sayyidina Ali nak kepada Sayyidina Ali dalam kitab dia ni memang seorang hebat. Pintu Khaybar dia buka sebelah kanan. Pintu Khaybar ni hati-hati nak buka, nak tolak kena 40 orang. Tapi Sayyidina Ali ni waktu gagah dalam kitab ni dia tolak dengan sebelah tangan tangan kiri pula tu. Gagah Sayyidina Ali ni. Kalau bunyi gepor apa ni, guruh tu itu suara Sayyidina Ali ni dalam kitab dia. Kilak lah tu itu Sayyidina Ali buka, kilak gigi dia dalam kitab ni. Duk dalam kitab utama ni. Kata-kata tu. Jadi kalau kita tengok nama mana tu? Dia ada satu kitab yang bincang tentang anak cucu Sayyidina Ali. Nama-nama sahabat lah kau. Apa Sayyidina Ali bubuh nama-nama ahli neraka anak-anak cucu dia. Kita apa pelik? Jadi Sayyidina Ali ni seolah-olah hidup dalam ketakutan. Siapa anak pun tak boleh pilih nama sendiri. Kena dipaksa bubuh nama anak. Ya ke begitu? Sayyidina Ali ni ahli majlis mesyuarat kerajaan. Sayyidina Ali ni jawatan dia. Nak menentukan dasar negara mesti ada Sayyidina Ali. Cukup dihormati di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi lagi. Sayyidina Ali tiba-tiba buhan Umar, kita takut Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar cucu dia coba tengok. Jadi dalam peperangan itulah mati cucu. Maknanya Sayyidina Ali ni cucu dia adalah pejuang-pejuang yang kita sangat hormati dalam peperangan Mazar ini. Jadi ni kenyataan tersebut dalam kitab Tabari. Muhibbuddin Al-Khatib kata cuba tengok. Nak ayat kedudukan Al-Walid tu agak-agak kalau dalam Malaysia kita lah ni siapa dia tu hak jenis pegang jawatan lagu tu. Agak-agak siapa dia? Orang percaya benar ni. Barang lagu ni orang tak boleh nak kecek ni. Nak kecek tu kalau tak boleh ni pemimpin lagu ni. Sebab apa? Dia pegang rahsia. Percaya sungguh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar percaya. Siapa tahu rahsia-rahsia penting. Kalau surat-surat hak berkait dengan rahsia negara, wig dia. Lagu mana dia simpan tak tahu. Tapi tak baca lah. Itu penting. Yang kedua, noyaknya kepercayaan, tahap kepercayaan dia.
Sebab itulah kita kata dia ni aset penting negara pada waktu itu. Misalnya dalam satu kes, Sayyidina Abu Bakar pernah dia dia pernah dilantik menjadi ketua tentera bantuan. Untuk ketua tentera di zaman Sayyidina Abu Bakar ni ada ketua tentera dia nama Iyad bin Ghanam Al-Fihri. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar nak hantar tentera bantuan, dia suruh Al-Walid mengetuai tentera tu. Dia kita kena ingatlah, kena faham molek lah. Tentera Islam, orang pegang jawatan besar contoh Al-Walid ni, dia bukan duduk dalam bilik aircon apa kita ni tu email duduk bilik aircon tu lah ni. Kita ni kita kata tengok ketemu bui jawatan dak. Dia bukan bui jawatan sedap-sedap saja. Ketua tentera duduk depan. Ketua tentera bantuan. Dia pimpin tentera tu. Mana dia pegang. Bukan kata bui jawatan hak rengeng-rengeng hak sedap-sedap ni nak. Dah. Dalam isu-isu besar dia duduk depan. Duduk depan. Tu. Bahkan pada tahun ke-13, kira-kira tahun terakhir pemerintah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merintah ni 3 tahun lebih. Tahun ke-13 lah. Bukan 3 tahun setengah, gitulah ulama sebut. Pada tahun ke-13 Hijrah, Al-Walid bin Uqbah ni ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua pemungut zakat untuk Bani Qudha'ah. Pada tahun ke-13. Mana dia juru harta. Dah saat ni surat menyurat penting kerajaan. Lepas tu untuk urus harta, jizyah dan sebagainya yang berkait dengan harta benda, pungut zakat daripada kabilah besar Qudha'ah, dialah jadi ketua ni. Mana anak kucing tu duduk dengan dia. Kalau tak boleh, kalau dia ni ada satu kis dah sudah pecah amanah, tak kira duk nak urus harta tu. Bui kepada orang yang jahat urus harta, kering kita tu memang. Kering garing. Tapi makna Sayyidina Abu Bakar percaya lah ke dia ni. Siapa bui ke semua tugas dia. Itu sah. 2, yang 3. Bila mana di zaman Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar nak membebaskan kota Syam pada waktu. Syam ni luas lah, termasuk Syria, Palestin, ada beberapa negara teluk tu. Dulu Syam ni luas. Lah ni tak ada dah Syam. Bila dipecahkan kepada beberapa buah negara. Dulu Syam ni luas. Bila Sayyidina Abu Bakar nak menguasai Syam dengan maksud dakwah, nak membuka Syam, maka Walid ni diberi jawatan sepenting Amr bin Al-As. Dari segi kehormatan, dari segi kepercayaan, dan dari segi kemuliaan dia. Mana Sayyidina Abu Bakar beri tugas kepada dia seperti Amr bin Al-As. Kenapa kita sebut diberi jawatan setaraf dengan Amr bin Al-As? Sebab Amr bin Al-As ni memang terkenal di kalangan sahabat, inilah tokoh politik yang paling berjaya. Kena ingat dia Amr bin Al-As. Yang mana dia ni dikatakan lebih jahat daripada syaitan juga ni. Kalau kita Syiah ni Amr bin Al-As, lebih licik daripada syaitan, menipu. Dalam kita Syiah ni kalau dia tak sikit-sikit aja. Dia kata kita menipu hangit. Dah tak ada lebih pada hangit, lebih pada syaitan. Nak cari mana orang jahat pada syaitan? Syiah kalau dia rapat lalu. Sebab apa? Sebab Amr ni dia berpihak pada Muawiyah. Dia tokoh. Tapi dia ni memang hebat. Amr bin Al-As ni kalau kita baca sejarah dia, memang dia menonjol dalam bidang politik. Amr bin Al-As. Misalnya bila nak menguasai Syam, Sayyidina Umar panggil siapa? 2 tokoh, Amr bin Al-As dan Al-Walid bin Uqbah. Tujuan apa tu? Nak lantik kedua-dua ni supaya kedua-dua ni menjadi memimpin bersama, menjadi ketua bersama, kepala tentera, beberapa ketumbukan tentera untuk membebaskan Palestin pada waktu itu.
Muka Palestin termasuk dalam Syam sebenarnya pada waktu itu. Jadi dia bawa. Jadi apa ni, Amr bin Al-As bawa bendera ke arah Palestin. Kemudian Al-Walid bin Uqbah menjadi ketua, bawa bendera ke arah timur Urdun, Jordan. Tu. Maknanya dua ketumbuk tentera besar, salah satunya dipegang oleh Amr bin Al-As. Waktu tak ada siapa petikar lah, dia sampai mati. Dia ni pegang jawatan dari segi politik. Kemudian Al-Walid bin Uqbah, maknanya cuba bayangkan, dia ni dia tak setara dengan Amr bin Al-As dari sudut siasah, tinggi kedudukan dia. Seterusnya, biar kita kenal dulu. Kita, jadi kalau kita terima kau yang negatif, kayak saya sebut sama dah, dia menjadi satu kaedah dan hadirat. Seseorang sahabat tu, bila dia dikecam oleh Syiah, jasa dia besar dalam agama. Boleh menjadi satu pengecaman kepada kita. Syiah ni dia tak terat, dia tidak berkecam sahabat. Misalnya contohlah, untuk mudah sahabat ni kerja je jiruh pasal bunga. Syiah tak terat. Sahabat ni kerja je jubah sepabila kerja jubah, tidak pegang pemerintah, tidak berjawatan tinggi. Syiah tak serai, tak mengaku nak serai tu. Sebab Syiah dia bukan nak serai sahabat, dia nak serai Islam tu sebenarnya. Sebab tu dia serai tokoh. Semua ni apa kita pun pelik. Kita kena mikir, kalau Syiah serai sahabat tu cer tu. Kalau kita kaji tentang sahabat tu, sahabat tu orang besar tu, mempunyai jawatan penting dalam agama, ada peranan penting dalam penyebaran agama, mesti terat. Contoh Al-Walid, tak bila orang kita nak sebut cerita Al-Walid bin Uqbah, orang kita tak cerita. Orang kita kenal tak Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, lepas tu ada beberapa orang lain. Padahal Islam tersebar bukan dengan 4 orang sahabat ni saja. Sebab tu saya dekat sama, kalau nak kecek pak sahabat, dedahkan sahabat dalam bentuk satu institusi yang jaga agama, satu pasukan yang disebut khairah ummah yang sebar agama sedunia. Tu kita kena bincang sahabat dalam konteks tu. Ni duk tengok sana Bakar jauh apa dia ni boleh baca Quran juga tu semua ni tak jadi ni. Diperang ni. Al-Walid bin Uqbah. Jadi oleh kerana kita tidak tahu cerita tentang dia, bila mari tiba-tiba tak cerita siapa cerita hak buruk dulu. Boleh ada seorang kita hari ni baru tahu tentang Al-Walid bin Uqbah hebat ke ni. Sebelum ni tak tahu. Ataupun hak buruk pun tak tahu juga. Mana berat tak boleh kira sikit aku. Tahanlah sikit hak buruk pun tak tahu. Hak buruk pun tak tahu, hak molek pun tak tahu. Boleh kira. Tapi kena ingat hati-hati. Anak-anak kita duduk universiti tu, dia bukan sebab kita. Hak tu sasaran Syiah. Dia bukan sasaran orang kita duduk di masjid Melanggar ni. Dak Syiah kata tak ada faedah lah. Nak teka bapak kita ni. Dia teka, dia target anak-anak kita yang masih berfikiran segar, yang akan ganti kita dalam tempat-tempat penting dalam masyarakat. Hak tu target dia. Yang itu bermain. Misalnya ada saya kenal, baru saya kenal. Molek dia nampak ahli jemaah, dia tu 5 kali sehari memang cukup bagus, jodoh serbat. Tiba-tiba bila kita sebut tentang Yazid, tu cara orang ahli neraka tu. Bila siasat rupanya penyakit ni, dia kena masa duduk universiti lagi. Masa dia duduk di universiti lagi dia kena penyakit ni. Siapa dia tok guru dia? Lutfi Ibrahim, bapa Syiah Malaysia. Ada lagi sakit minyak-minyak ni. Ada lagi. Dia kena penyakit tu masa universiti lah tu. Bayangkan dia bawa cerita khianat tentang tabi'in tu. Yazid tu tabi'in besar. Yazid, saya sebut dah tentang Yazid. Kita akan bincang selepas ni. Selepas habis cerita sahabat, kita akan bincang tentang tabi'in. Tokoh tabi'in, min kibari tabi'in. Kita akan bincang. Kalau panjang umur dia kita akan bincang tu. Siapa dia tabi'in ni, tokoh tabi'in yang besar ni. Ni kita bincang tokoh-tokoh sahabat. Yazid ni tokoh tabi'in besar. Hebat sungguh dia ni. Ulama tulis putih kitab dalam bahasa Urdu. Tulis sajalah kita. Cuma kebaikan dia ni boleh ambil rujukan. Rujukan tu dah bahasa Arab dia ayat rujukan. Kita boleh tengok. Tu penting rujukan ni. Tak boleh baca ulasan dia pun rujukan tu. Sebab penulis ni lama, katanya 25 tahun saja baca. Lama nak buat kajian tu. Nak tulis buku setebatu tu. Tajuk kitab tu Khilafat Yazid wa Muawiyah. Tu yang kita faham. Tajuk tu.
Jadi menarik sebenarnya. Kita orang kata-kata jahat sungguh, kata buat pusing cerita ni mesti lega. Paling pun ni pula kita palingnya pusing dia. Kok kena pusing ni bukan orang kampung hati-hati lah. Orang-orang besar juga. Cuba kita tengok. Terkejut kalau kita baca. Ni sikit ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab hak bincang khusus lagi tu. Lagi kita terdahsyat. Dahsyat maknanya rupanya Al-Walid apa ni, Walid bin Uqbah ni rupanya hebat sangat. Hebat sungguh dia ni. Cuba tengok. Misalnya pada tahun ke-15 Hijrah. Zaman siapa ni? Zaman Sayyidina Umar. Lepas dah zaman Sayyidina Bakar. Kalau kita perhati dalam sejarah, kalau kita baca sejarah, kita dapati Al-Walid bin Uqbah ini di zaman pemerintah Sayyidina Umar, iaitu pada tahun 15 Hijrah, Sayyidina Umar lantik dia menjadi gubernur di negeri Bani Taghlib atau Taghlab. Taghlib itunya, lebih itu Taghlib, Bani Taghlib. Dan di kawasan Arabul Jazirah, Arab Jazirah. Mana kawasan luar lah. Dia jadi amir, gubernur di sini. Hak menariknya, semasa dia menjadi gubernur di kawasan Bani Taghlib dan Arab Jazirah, zaman pemerintah dia tu sehingga dia jaga, walaupun dia kepala tentera, tetapi dia guna kekuatan tentera tu dalam konteks dakwah. Dia jaga kemaslahatan masyarakat, khususnya di negeri Syam itu, sehingga molek tak molek, ulama ayat molek tak molek pemerintah dia, sehingga lama orang yang Nasara masuk Islam. Zaman dia orang Nasara, pokok Nasrani masuk Islam kerana kebijaksanaan dia memerintah. Dan dia ni lebih menumpukan kepada mau'izatul hasanah. Dia mengamalkan konsep dakwah dalam pemerintah tentera. Walaupun dia ketua tentera, mana gerak ke dakwah ni dia semaksimal mungkin dia buat sehingga ramai pokok Nasara Iyad ni, Nasara yang berada di satu tempat nama Iyad, Nasara Taghlib masuk Islam. Ramai semua masuk Islam zaman dia. Sehingga disebut dalam sejarah, zaman dia lah zaman orang Nasrani, agama-agama lain masuk Islam. Zaman dia. Dia buat lagu mana tadi? Salah satu yang disebut di sini ya, Al-Walid bin Uqbah ni dia ambil peluang semasa dia menjadi pemimpin di Bani Taghlib dan Arab Jazirah ni untuk dakwah orang kafir masuk Islam. Itu dia punya agenda utama dia. Dengan cara mana? Dia layan masyarakat hak tidak Islam, masyarakat non-Muslim ini, dia layan suku anak dia. Dia beri kemudahan kepada mereka. Lepas tu dia gerak ke dakwah Islam. Siapa? Lama. Dengan jumlah yang kita sebut berapa, cuma jumlah yang lama. Terbukti dalam sejarah. Hati-hati tak boleh kita sebut Syam tu asalnya Jajah Parsi tu. Jajah Parsi. Maknanya kalau kita baca sejarah, kita akan nampak zaman Sayyidina Umar tahu bila hujung dah jatuh Parsi. Maknanya ni pada tahun 3 tahun 2 tahun selepas, tak sampai 2 tahun selepas Sayyidina Umar merintah, maka dia membina satu tapak yang kukuh untuk menguasai Iran. Tu sebenarnya. Sebab itulah kalau kita tengok di zaman dia ni, zaman Al-Walid, dia pegang jawatan sebagai ketua tentera ni, mana Islam siapa apa ke Rusia ni. Saya catat sikit sini. Moga dia bahasa Rusia. Saya pun tak faham dulu. Lepas tu cek dalam internet, moga saya zaman internet ni. Misalnya antara tempat siapa ni, siapa dia kata Syabi, Tabi'in sah. Mula-mula kita tengok ke Arab tak faham. Dia kata luah tak luah Islam sampai di zaman ketika Al-Walid bin Uqbah ni sampai ke Rusia. Satu tempat nama dia Darban. Nama tempat sana tu. Tengok dalam internet, dia kata Darban berada di sebelah sealik sana pada Laut Khazar, Laut Khazar. Bila Bahrul Khazar ni kalau dalam bahasa Rusia dia sebut Kharamshar. Disebut Kharamshar. Itu bahasa Rusia. Siapa situ Islam di zaman ketika Khalid, dia Al-Walid bin Uqbah. Siapa situ Islam zaman dia? Siapa di Rusia? Yang mana Bahar Khazar itu, Bahar Khazar, Laut Khazar itu duduk di sebelah Iran. Sebelah laut tu, di mana dia melintasi laut. Siapa situ? Siapa di tebing tu?
Siapa di tebing tu. Tak siapa di tah laut, tapi siapa di yang sampai situ. Lepas tu banyak lagi hadis sebut mana Islam tu melepasi tanah Arab. Dia bawa Islam zaman dia. Tu memang pelik sungguh dia ni. Lepas tu kita akan sebut selepas ni bagaimana tokoh-tokoh tabi'i termasuk Sya'bi sendiri sebut tentang dia. Tu. Jadi berdasarkan kepada pencapaian lepas. Bihadzal madil majid, berdasar kepada pencapaian sebelum ini. Kita sini kita nak start masuk bagaimana peranan dia zaman pemerintahan Sayyidina Uthman pula. Jadi tu yang kita ni dia kata, sebelum kita masuk nak membicarakan peranan yang dimainkan oleh Al-Walid bin Uqbah, kita cuba kita semak dulu pencapaian. Pencapaian dia, ataupun orang bahasa lain kita tengok rekod pengurusan dia, rekod pemerintahan dia, rekod tugas dia, track rekod dia lagu mana. Kita tengok. Pasal ni gak kalau orang lagu tu Sayyidina Umar nak buat, Sayyidina Uthman nak pecah jawatan. Gak mengo kebetulannya dia saya sebut dah sebelum ni tu dia tak sebut tu. Hak antara isu hak besar ni sebab dia ni adik-beradik Sayyidina Uthman. Tapi mak lain lah. Apa ni adik-beradik pok lain. Maknanya adik-beradik seibu dia mana. Adik-beradik seibu. Saya nak baca takut tak ingat. Kita nak sebut pula. Biar ingat siapa dia Al-Walid ni. Al-Walid ni adik-beradik Sayyidina Uthman. Seibu. Ibu sama. Biasa ke ibu sama pok lain biasa. Terus pelik tu. Nama apa mak Sayyidina Uthman dengan mak Al-Walid? Arwah binti Karis. Arwah binti Karis ini mak Sayyidina Uthman dan mak Al-Walid bin Uqbah. Mak Sayyidina Uthman juga mak kepada Al-Walid ni. Nama ke dia mak dia? Al-Bayda. Bayda ni siapa dia? Bayda ni anak perempuan Abdul Muttalib. Bayda ni anak perempuan Abdul Muttalib. Siapa dia Abdul Muttalib ni? Kampung kita anak seorang nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni datuk Nabi. Maknanya Bayda ni adik-beradik mak Abdullah. Dia ni mak dara Nabi. Mak dara balik ayah dia. Bukan mak dara balik Aminah tak. Mak dara balik Abdullah. Apa maksudnya? Kalau gitu arwah tu mak Sayyidina Uthman dan juga mak kepada Al-Walid ni jadi mana dengan Nabi? Agak-agak cuba kira. Jadi mana dengan Nabi? Tak orang panggil sepupu Nabi lagu tu. Sepupu Nabi, mak Sayyidina Uthman ni sepupu Nabi. Mak Al-Walid ni sepupu Nabi. Sebab tu ada dalam satu riwayat Sayyidina Uthman kata, bila orang duk tuduh dia kata tengok Al-Walid mentak adik-beradik dia, jawatan penting, pegang bahagian bendahari lah kita kata kalau masjid kat, pegang bahagian Menteri Ekonomi, Kementerian gede kita ni ekonomi lah, pegang bahagian PT ni. Kalau jenis putaran tak boleh pegang bahagian ekonomi ni, kepek challenge jadi kepek. Jangan tu main maknanya dia ni orang percaya benar di hati-hati lah. Keluarga Nabi ni, mak dia ni dah, mak dia ni sepupu Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bayda tu adalah mak dara Nabi. Dia kalau nak sedap kita mengaji hak ni hati-hati tak? Hati-hati buat senara. Buat senara. Abdul Muttalib ni berapa orang anak dia? 10 hak jatah. Tina ada berapa? Kita tu sebut tengok dia ada 10 anak jatah. Anak Tina kita orang kita tak cerita molek. Ni bayi tak dia ada anak Tina. Ramai anak dia, puluh-puluh anak dia. Abdul Muttalib. Tengok mak berapa. Jangan sebut anak saja. Maknanya kita tengok. Maknanya kan sebenarnya sebab tu Sayyidina Uthman kata, aku ni pilih Al-Walid selain daripada kafaah, karisma yang ada pada dia, kemampuan yang begitu besar yang ada pada dia. Aku ambil dia ni kerana dia ni Ahlul Bait. Syiah pun tak erti ni. Dia ni Ahlul Bait ni sebenarnya. Dah kalau kita dia menganggap Ahlul Bait Nabi ni orang mulia, apa duk kritiknya? Tak boleh lah, sebab dia ni bukan lahir daripada Sayyidina Ali. Lepas tu jadi mana Sayyidina Ali pula? Cuba kait. Sepupu Sayyidina Ali lah juganya, mak Sayyidina Uthman tu. Sebab tu dalam kalau kita baca Kitabul Ansab,
kitab Musaharah tu, dia sepasara labur, dia belik-belik gitu keturunan. Dia punya nikah sama dia. Pening gitu. Orang ni tanya aku ni gigu ni tobik nama kawan ni pula. Dia percaya gitu. Apa tu? Sebab dia kata ni keturunan molek dah. Dia malah nak ambil keturunan lain. Keturunan baik. Sebab tu saya Umar banyak cerita kita boleh sebut selepasnya dia. Anak saya Umar nikah dengan siapa dia? No. Lepas tu saya Umar nikah dengan siapa? Kita kena tahu. Sebab tu kalau kita tahu nama bini-bini sahabat, dia akan berkait, kita akan tahu tentang sahabat. Ulama kata kalau kita ambil cara tentang isteri-isteri sahabat, kita akan tahu tentang sahabat. Sebab dia nikah kadang-kadang dengan anak saya, anak Umar. No, Sayyidina Umar ada nikah dengan anak Sayyidina Ali. Ada anak perempuan Sayyidina Ali nikah Sayyidina Umar. Ada. Tapi kita tak tahu. Tak apalah, hal tu kita boleh bincang akan datang. Kita boleh bincang akan datang. Hal tu sebab tu dalam termasuk dalam perbincangan tentang tabi'in. Hal tu perbincangan tu tentang tabi'in. Ni kita bincang tentang sahabat. Biarlah dulu tu. Gitu hadirat. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan ni. Kita nak tengok pula bagaimana pandangan tabi'i terhadap sahabat besar ini. Dari sudut jasa mereka menyebarkan Islam itu. Gitulah hadirat. Itu secara sebahagian yang saya boleh sebut malam ni berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah ini. InsyaAllah kita akan sambung semula pula lah lepas raya. Gitu lah. Gitulah hadirin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.